Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd. Hari ini penerangan tentang tajuk Al-Wahdatul Khamisah, unit yang kelima. Okey, muka surat 12, teks sirah. Baik. Adik-adik boleh lihat tajuk yang besar tu Al-Wahdatul Khamisah, unit yang kelima. Unit yang kelima dalam jawinya. Muahadatul mu'minin fima bainahum. Perjanjian orang-orang beriman di antara mereka. Nombor 1. Al-muslimuna min Quraisyin wa Yathriba wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum ummatan wahidah min dunin nas. Boleh tengok dalam jawi yang sebelah tu, nombor 1, maksudnya orang-orang Islam dari Quraisy dan Yathrib, orang-orang Yathrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka lalu bersama mereka dan berjihad dengan mereka adalah umat yang satu selain manusia. Maksudnya orang-orang Islam yang datang dari Quraisy, iaitu kaum Muhajirin yang berhijrah berpindah dari Mekah ke Madinah, dan orang Yathrib, iaitu kaum Ansar yang merupakan penduduk tetap di Madinah ataupun Yathrib, nama dahulu, nama sekarang dinamakan sebagai Madinah. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, iaitu orang Islam yang lain yang bukan asal Mekah dan bukan asal Madinah. Mereka asal daripada negara-negara yang lain yang masuk Islam, beriman. Lalu bersama mereka, maksudnya sentiasa bersama dengan orang beriman dan berjihad dengan mereka. Berjihad dengan orang beriman adalah umat yang satu. Merupakan mereka semua ini adalah satu kelompok yang satu selain manusia. Nombor 2, yang bahasa Arab tu, belah kanan. Haula'il muslimuna jami'an ala ikhtilafi qabailihim yata'aqaluna bainahum wa yafiduna 'aniyahum bil ma'ruf wal qisti bainal mu'minin. Terjemahan nombor 2 yang jawi. Mereka orang-orang Islam semuanya, walaupun berbeza kabilah mereka, mereka menggunakan akal di antara mereka dan mereka menebus kesalahan mereka dengan baik dan adil di antara orang-orang yang beriman. Maksudnya sifat mereka semuanya walaupun berbeza kabilah, ada kabilah Quraisy dan ada kabilah-kabilah yang lain, termasuklah kabilah yang bukan dari Arab, mereka berfikiran waras sesama mereka, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang akal. Mereka sentiasa berfikiran waras sesama mereka, dan mereka sentiasa menebus kesalahan mereka dengan baik dan adil di antara orang beriman. Maksudnya melakukan keadilan di kalangan orang-orang beriman. Nombor 3 dalam bahasa Arab tu, yang sebelah kanan. Innal mu'minina la yatrukuna mufrahan al-muthqilu bid-duyunil kathiril 'iyal bainahum an yu'tuhu fi fida'in aw 'iqlin. Yang jawinya, yang sebelah kiri tu, nombor 3. Sesungguhnya orang-orang beriman
tidak akan membiarkan orang-orang kesempitan. Maksud orang kesempitan tu dalam kurungan orang-orang yang dibebani hutang dan juga yang mempunyai ahli keluarga yang banyak, yang ramai. Ahli keluarga, tanggungan yang ramai di antara mereka. Nescaya akan memberinya tebusan atau perlindungan. Maksud nombor 3, orang beriman sifatnya mereka tidak membiarkan kelompok mereka dalam kesempitan dan kesusahan. Khususnya yang dalam kurungan tu orang yang berhutang banyak. Mereka cuba menyelesaikan hutang-hutang mereka. Dan orang yang mempunyai tanggungan yang ramai. Contoh seorang ayah yang mempunyai 12 orang anak ataupun 13 orang anak. Dan ayahnya hanyalah bekerja yang mendapat gaji yang sedikit. Orang beriman tidak membiarkan mereka dalam kesempitan. Memberi bantuan dan sebagainya. Baik. Kita belek muka surat sebelah. Muka surat 13. Baik. Nombor 4. Yang sebelah kanan tu. Kalau ada adik tengok. Innal mu'minina al-muttaqin ala man bagha minhum aw ibtagha dasi'ata zulmin aw ithmin aw udwanin aw fasadin bainal mu'minin wa anna aydiyahum alaihi jami'an walau kana waladu ahadihim. Terjemahannya yang sebelah kiri, nombor 4. Sesungguhnya orang-orang beriman lagi bertakwa hendaklah menentang sesiapa yang membuat kesalahan, melanggar kesusilaan, melakukan kezaliman atau dosa atau permusuhan atau kerosakan di kalangan orang-orang beriman. Dan mereka hendaklah bersatu bersama-sama menentang orang-orang tersebut, walaupun jika orang itu anak kepada salah seorang dari mereka. Penerangannya, orang beriman sifatnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak sesekali akan membiarkan kesalahan, menentang mereka yang membuat salah. Orang yang melakukan kesalahan, beriman tidak akan membiarkan itu berlaku di hadapan mereka. Melanggar kesusilaan, maksudnya orang yang melanggar tata susila, adab ataupun tata cara selaku orang beriman. Orang beriman yang lain mesti tegur, nasihat untuk lebih beradab. Dan orang yang melakukan kezaliman atau dosa, orang yang beriman, jikalau mereka melihat saudara mereka melakukan kezaliman ataupun dosa, mereka akan tentang ataupun tegur sehinggalah kezaliman atau dosa itu terhapus. Atau permusuhan atau kerosakan di kalangan orang-orang beriman. Tak kiralah permusuhan yang berlaku, kerosakan yang dibuat oleh orang beriman, orang-orang yang beriman yang lain, saudara-saudara mereka tidak akan membiarkan itu berlaku. Walaupun jika orang itu, siapa orang itu? Orang yang melakukan kesalahan atau melanggar kesusilaan. Kesusilaan tu adab, tata cara, akhlak. Orang yang melakukan kezaliman ataupun dosa, orang yang melakukan permusuhan ataupun kerosakan, walaupun orang itu anak kepada salah seorang di kalangan mereka, mereka tetap menentang atau menegur ataupun tidak membiarkan kesalahan itu berlaku di hadapan mereka. Nombor 5, teks Arab yang sebelah kanan tu. La yaqtulu mu'minun mu'minan fi kafirin wa la yansuru kafiran ala mu'minin. Adik bertengok terjemahannya nombor 5 yang jawi belah kiri.
Tidak boleh seseorang mukmin itu membunuh seorang mukmin lain kerana seorang kafir. Tidak sayugianya ia menolong mana-mana kafir terhadap seorang mukmin. Maksudnya, seseorang yang beriman tidak boleh membunuh saudaranya yang beriman pada Allah juga kerana nak tolong orang yang kafir. Tak boleh. Maksudnya, dia tak boleh membunuh jirannya yang beriman kerana dia menyokong orang yang kafir. Tak boleh. Tidak sayugianya, tidak sepatutnya. Sayugianya adalah tidak sepatutnya ia menolong mana-mana kafir terhadap seorang mukmin. Maksudnya, dia tidak boleh menolong orang-orang kafir untuk menentang orang Muslim, orang beriman. Tak boleh melakukan pengkhianatan kepada orang yang beriman yang lain. Walaupun kemungkinan ada permusuhan yang berlaku di antara orang beriman, apapun alasan tidak boleh melakukan pengkhianatan. Contohnya berpakat dengan orang kafir untuk menjatuhkan orang beriman, tak boleh. Nombor 6. Teks Arab tu, Dimmatullahi wahidatun yujiru alaihim adnahum wal mu'minuna ba'duhum mawali ba'din dudan nas. Bahawa nombor 6 yang jauh itu, perenggan yang ketiga tu, bahawa jaminan Allah itu adalah satu dan sama. Ia melindungi nasib orang yang lemah dari perbuatan mereka yang lain. Dan bahawa orang-orang mukmin hendaklah saling menjamin sesama sendiri terhadap gangguan orang-orang lain. Maksudnya, orang-orang beriman saling menjamin di antara mereka satu sama lain. Saling menjamin keamanan, keselamatan dan sebagainya. Nombor 7, teks Arab. Sebelah kanan tu yang last. La yahillu li mu'minin aqarra bima fi as-sahifati wa amana billahi wal yawmil akhir an yansura muhdithan aw an yu'wiyahu wa inna man nasarahu aw awahu fa inna alayhi la'natullah wa ghadabahu yawmal qiyamati la yu'khadhu minhu sarfun wala 'adlun. Terjemahannya, nombor 7 yang sebelah kiri itu, bawah sekali, perenggan akhir. Tidak harus bagi mana-mana orang mukmin yang beriman yang mengakui isi kandungan piagam perlembagaan ini dan percaya kepada Allah dan hari kemudian adalah hari akhirat. Menolong mana-mana orang yang mencabul, orang yang melanggar ataupun melindungi orang itu. Siapa orang itu? Orang yang melanggar peraturan perlembagaan. Barang siapa menolong orang itu, siapa orang itu? Orang yang melanggar peraturan ataupun perlembagaan ataupun piagam yang telah ditermeterai, maka ke atasnya laknat Allah dan kemurkaannya pada hari kiamat kelak, dan tidak akan diterima darinya sebarang tebusan dan tidak juga sebarang taubat. Maksudnya, tidak boleh dan tidak patut bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat yang telah mengakui, yang telah mempersetujui piagam yang dibuat oleh Nabi SAW, piagam perlembagaan, piagam Madinah, perlembagaan Madinah. Dia tidak boleh menolong orang yang melanggar piagam tersebut. Barang siapa yang menolong orang yang melanggar piagam ataupun perlembagaan ataupun peraturan yang dibuat oleh Nabi SAW, orang ini Allah laknat. Dan kemurkaan Allah pada hari kiamat kelak. Allah tidak akan terima taubatnya atau sebarang tebusan. Tebusan ni masuk gantian. Contoh, kalau awak melakukan kesalahan,
Dari tebusan awak kena denda ataupun awak kena buat sesuatu kerja yang menyebabkan kesalahan awak itu dihapus. Tapi di hari akhirat Allah tidak akan terima sebarang tebusan bagi orang yang mengkhianati piagam Nabi SAW. Baik, setakat itu saja. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.